Berdasarkan satu maklumat solid yang paling panas, semua penumpang MH370 mati dibunuh oleh bosku dan geng-gengnya seluruh dunia. Ya, sepuluh tahun lalu, dosa besar dan skandal besar bosku adalah menghilangkan kapal terbang MH370. Ketika itu bosku menjadi PM di Putrajaya. Sampai sekarang bosku masuk penjara kajang. Bosku masih tidak dapat jawab skandal penumpang-penumpang kapal MH370 yang hilang dan disahkan mati di peringkat antarabangsa. Maka atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya ingin mendedahkan dan membongkarkan maklumat sulit paling tergempar di dunia, iaitu berkaitan skandal bosku menghilangkan kapal MH370 di dalam Malaysia. Tahukah anda semua pakcik-makcik Otok Arum, lebih 200 orang penumpang kapal MH370 hilang secara tiba-tiba pada tahun 2014 lalu. Inilah sumbangan terbesar bosku sebagai PM yang paling teruk dalam sejarah dunia. Bosku gagal sebagai PM kerana boleh dianggap sebagai dalang utama menghilangkan kapal terbang MH370 dan membunuh semua penumpang tersebut. Motif politik bosku menghilangkan kapal terbang MH370 sehingga hari ini dan disahkan penumpang-penumpang dalam kapal terbang tersebut sudah mati adalah kerana ini merupakan rancangan pembunuhan besar-besaran untuk memastikan bosku terus berkuasa sebagai PM. Apa kaitannya? Membunuh dan untuk menjadi PM. Hasil perisikan maklumat, bosku suka membuat ritual membunuh orang untuk berkuasa. Dan ini bukan kali pertama bosku membunuh dalam skandal MH370. Seluruh dunia tahu, bosku membunuh Altan Tuya Syaribu menggunakan bom C4 dengan disaksikan oleh bekas polis-polis SB, Special Branch, Unit Khas Bukit Aman dalam Malaysia. Untuk apa semua modus operandi membunuh ini? Bosku ini yang membuat perjanjian dengan iblis, syaitan, dajjal dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia, beliau wajib untuk membunuh siapa sahaja yang beliau mahu
untuk memastikan kekuasaannya terus semakin powerful. Sebagai PM di Putrajaya satu ketika dahulu. Skandal bosku membunuh Husin Najadi, bekas pengasas AM Bank yang mengkantorkan bosku simpan dana rompakan 1MDB. Dalam akaun bank peribadinya di AM Bank bernilai 700 juta US dollar atau bersamaan lebih 2 bilion ringgit hasil kerja keras bosku merompak. Maka dengan skandal-skandal membunuh ini, kalau anda semua perasan, bosku sangat-sangat berkuasa ketika itu dan semakin berkuasa. Tangan bosku penuh dengan darah dan itu adalah syarat untuk beliau boleh lama jadi PM di Putrajaya. 10 tahun untuk jadi PM adalah rekod yang cukup lama dalam sejarah politik Malaysia. Maka untuk isu MH370, bosku sekali lagi mengkambing hitamkan penumpang-penumpang MH370 untuk beliau lebih lama lagi berkuasa. Dengan cara makan darah penumpang-penumpang MH370. Kerana ini adalah syarat ritual. Sihir politik bosku yang membuat perjanjian dengan iblis, syaitan dan dajjal. Ini bukan teori konspirasi. This is real story. Bosku berjaya menjadi PM kerana tangannya berlumuran darah. Dia minum darah orang. Dia bunuh ramai orang. Sebagai ritual menyembah syaitan, iblis dan dajjal dalam percaturan kuasa dunia. Sewaktu kapal MH370 hilang, bangkai mayat kapal itu tidak ditemui. Malah bosku sendiri mengesahkan semua penumpang mati. Cuba Pak Cik Makcik Oto Arung tanya dengan bosku dalam penjara Kajang. Mana bukti mayat-mayat penumpang kapal MH370 yang disahkannya mati dalam penerbangan MH370 itu? Sudah pasti bosku tidak dapat jawab perkara ini. Kerana semua keluarga-keluarga mangsa MH370 menjadi mangsa politik di era bosku menjadi PM pembunuh yang paling kejam di dunia. Inilah kerja paling kotor yang ramai rakyat Malaysia tidak tahu. Bosku adalah mastermind dan dalang utama membunuh penumpang-penumpang MH370 dengan mendapat bantuan daripada kabel-kabel kuasa besar di belakangnya untuk menghilangkan kapal MH370 sehingga hari ini. Selain itu, kapal terbang MH370 itu menjadi target dan menjadi kambing hitam oleh bosku adalah untuk menutup skandal rompakan 1MDB. Kerana pada tahun 2014, skandal 1MDB mula dibongkarkan oleh Pakatan Harapan dalam Malaysia. Maka untuk mengalihkan isu,
bosku yang berkuasa dalam syarikat GLC Mas. Ketika itu beliau adalah Menteri Keuangan dan PM. Bosku berkomplot dengan kabel-kabel besarnya di seluruh dunia. Tekan satu butang, kapal terbang Airbus MH370 dihilangkan. Dan memang benar, kata-kata bosku, semua penumpang itu sudah mati. Siapa yang bunuh mereka ini? Saya ingin sahkan kebenaran ini yang paling bahaya. Yang rancang pembunuhan ke atas penumpang-penumpang MH370 adalah bosku. Oleh sebab itu, bosku ketagi membunuh setelah beliau terlepas daripada skandal bom C4 Altantuya Sharibu pada tahun 2006 lalu. Ini adalah hobi dan habit bosku selama beliau menjadi PM. Bosku suka membunuh pakcik-makcik Oto Aro. Satu-satunya PM dalam Malaysia yang banyak kes membunuh adalah di zaman bosku. Bosku suka buat ritual di tepi laut tengah-tengah malam buta bersama isteri dia. Dan ketika menghadap iblis, syaitan dan dajjal, dia kena persembahkan nyawa-nyawa manusia dan darah-darah manusia untuk dia dapat wahyu daripada iblis, syaitan, dajjal agar kekuasaannya sebagai PM tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Maka tidak heranlah selama 10 tahun, bosku dan isterinya suka mengamalkan sihir seperti yang diperakui oleh anak Rosma sendiri satu ketika dahulu. Orang terdekat bosku yang pernah bekerja dengan bosku di Putrajaya mengakui di rumah mereka ada patung-patung sembahan berhala. Dan patung-patung itu adalah berunsurkan sembahan kepada iblis, syaitan dan dajjal. Maka syarat untuk semua ritual ini adalah darah manusia. Intelligent information yang saya terima, bosku sampai sekarang tidak ada minta maaf kepada keluarga-keluarga mangsa MH370 di dalam Malaysia dan luar negara. Yang sampai sekarang tidak menemui kapal MH370 itu. Kalau anda tanya saya, kapal MH370 dirampas dan disembunyikan oleh bosku dan geng dia di luar negara. Ia adalah sebagai ugutan kepada negara Malaysia dan kerajaan Malaysia. Sesiapa melawan bosku akan dibunuh seperti penumpang MH370, seperti Husin Najadi, seperti Altantuya, seperti Kevin Morais. Dan ramai lagi orang yang dibunuh oleh bosku ini sebenarnya. So, percaya ataupun tidak, saya ingin mengukuhkan pendedahan ini. Bosku adalah watak utama yang menghilangkan kapal MH370 untuk membunuh semua penumpang itu, dan bosku makan darah semua orang ini. Kepada bosku dalam penjara Gajah, anda dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Putrajaya bukan sahaja kerana anda merompak 1MDB, tetapi anda dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana anda kantoi membunuh penumpang-penumpang MH370 di peringkat antarabangsa.
Selamat bertaubat dan sila bertaubat sungguh-sungguh dalam penjara kajam. Bosku, checkmate and kantoi habis. Bosku, PM paling gila, paling jahat dalam sejarah dunia. Membunuh rakyatnya sendiri, membunuh semua orang. Sebab bosku ni suka minum darah manusia lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Game is over, bosku. Sekian, terima kasih.